Sambil tersenyum, PMX beri nasihat. Baru-baru ini Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur kononnya mendakwa telah mempunyai jumlah akuan bersumpah SD yang cukup untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Beliau bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci mengenai perkara terbabit termasuk jumlah SD yang diperolehi. Cukup dah jumlah SD semua. Tunggu hari sahaja. Ulasnya pendek selepas diminta komen tentang akuan bersumpah untuk menjatuhkan kerajaan Ahad lalu. Bagaimanapun pejabat Ketua Pembangkang sebelum itu menafikan dakwaan kononnya yang di-Pertuan Agong memberi perkenan kepada 118 ahli parlimen gabungan itu untuk datang menghadap Seri Paduka Baginda bersama akuan bersumpah masing-masing. Katanya kenyataan yang didakwa dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin seperti yang ditularkan di media sosial juga adalah palsu. Sebelum ini kenyataan media yang bertarikh 6 Januari 2024 tular mendakwa PN merafat syukur kerana usaha menyelamatkan negara mendapat ihsan Seri Paduka Baginda. Sejak kebelakangan ini hangat diperkatakan mengenai langkah Dubai yang didakwa dirancang segelintir pihak untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai respon, UMNO Kedah mendakwa Muhammad Sanusi dan PN takut dengan bayang-bayang sendiri apabila sedap semakin hilang sokongan. Ketua Penerangannya Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin berkata, Sanusi dengan penuh berani dan yakin menyatakan kerajaan akan tumbang, tetapi beberapa ahli parlimen daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu telah memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih memalukan, langkah Dubai yang mereka cuba lakukan pada kali ini gagal kerana kerajaan perpaduan tidak dapat ditumbangkan. Kerajaan Madani ini sangat stabil berdepatan dengan analogi kerajaan atap konkrit yang digunakan oleh PMX. Parti-parti komponen kerajaan Madani sudah menunjukkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Malah Premier Sarawak dan pemimpin GPS sendiri pernah mengatakan bahawa langkah Dubai ini adalah sekadar membuang masa. Pemimpin-pemimpin politik di negara ini sepatutnya tidak menjadikan rakyat sebagai mangsa atau mempertaruhkan harga mahal bagi mencapai kepentingan politik kelompok tertentu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pendapat atau pegangan dalam politik tidak menjadikan masalah di negara ini yang mengamalkan sikap terbuka, namun keutamaan perlu diberikan kepada kepentingan rakyat terlebih dahulu. Justru katanya Perdana Menteri sentiasa berusaha keras dalam memastikan politik negara dipertahankan dan kekal stabil yang mampu membawa pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pelaburan dan seterusnya kesejahteraan kepada rakyat. Alangkah baiknya politik negara sentiasa dalam keadaan damai. Pemimpin politik harus pegang janji setelah sesuatu perkara dipersetujui. Harus ada kesepakatan, pegang janji dan persetujuan diperoleh. Jangan jadikan untuk kepentingan kelompoknya. Yang seterusnya, rakyat pula menjadi mangsa dalam politik, katanya dipetik bernama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula enggan mengulas atau melayan dakwaan cubaan menumbangkan kerajaan perpaduan kerana beliau mahu menumpukan soal bekerja memimpin negara. Tak perlu komen, saya kerja. Kalau ada kes isu besar, saya jawab. Katanya ketika diminta mengulas dakwaan dangkal Menteri Besar Kedah yang popular dengan gelaran kaki mohong. Untuk makluman semua, SD atau akuan bersumpah tidak lagi sah atau relevan untuk melakukan gerakan tebuk atap kerana adanya Akta Anti Lompat Parti atau Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 Akta A1663. Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mempunyai peruntukan melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuat kuasa pada 5 Oktober 2022 selepas diluluskan Dewan Rakyat pada 28 Julai tahun sama. Agak kelakar apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan nada bersahaja menasihatkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjaga kesihatan ketika ditanya berhubung kenyataan terbaru pemimpin yang berusia 98 tahun itu mengenai isu kerajaan pintu belakang. Masa yang ada usah dibazirkan dengan melayan kerenah mereka yang tidak membawa faedah kepada negara. Lebih baik ianya digunakan untuk manfaat rakyat, terutamanya generasi muda yang masih jauh perjalanannya. Tepat sekali tindakan Perdana Menteri yang enggan melayan perkara berkenaan, hanya menitipkan nasihat tersebut sambil tersenyum. Salam cukup jumlah untuk para walaun.